TV KPM. Didik TV KPM. Wah, hebatlah murid-murid ni. Macam seronok je aktiviti mereka. Hai Assalamualaikum. Hai murid-murid, anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama murid-murid hari ini. Tetapi sebelum itu, kita nak tahu apa yang kita nak belajar di bawah mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Kita berkenalan dahulu dengan cikgu kita hari ini. Nisa nak tengok balik video tadi. Hebat betul. Baiklah murid-murid, jom kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Aziatun Syahidah binti Aziz dari SMK Taman Pelangi Indah Ulu Tiram Johor. Selamat datang Cikgu. Hai Nisa, terima kasih. Nisa, saya apa sangat khabar? seronok. Saya sihat Cikgu. Saya seronok hari ini kita nak sama-sama belajar bahasa Melayu. Tetapi sebelum itu, murid-murid di rumah kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nurziana binti Yub dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Saya harapkan murid-murid semua bersedia. Tapi kan Cikgu, kita nak belajar apa sebenarnya hari ni Cikgu? Tadi saya tengok satu video ni macam seronok je aktiviti murid-murid di sekolah tu Cikgu. Ya Nisa, betul Nisa. Sebenarnya Nisa, Ya. hari ini kita nak mempelajari satu lagi tema yang ke-13 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, iaitu temanya ialah jati diri warga negara patriotik. Wah. Itu tadi Nisa, kalau Nisa lihat video tadi ialah berkaitan dengan bagaimana murid-murid cikgu yang sangat kreatif membuat satu tarian, persembahan dan juga mereka ada persembahan silang budaya semasa mereka melaksanakan persembahan sempena bulan kemerdekaan. Wah, banyaknya perkara yang saya rasa macam tak sabar-sabar. Rasa macam nak pergi tengok sendiri je. Tetapi topik yang sebegitu seronok tak eloklah kiranya kalau saya seorang saja. Betul tak Cikgu? Betul Nisa. Ada yang akan teman kita kan Cikgu kan? Iya betul Nisa. Jom kita persilakan murid-murid. Hai semua. Siapa yang ada dengan kita hari ini Cikgu? Baik, Cikgu perkenalkan murid Cikgu yang pertama iaitu sekejap ya. Cikgu persilakan Chen Weiling. Hai Weiling. Hai, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Nisa. Hai. Hai Weiling. Baiklah, Cikgu persilakan murid Cikgu yang kedua iaitu Lok Zilin. Hai Hai, Zilin. Selamat datang. Hai Cikgu. Ya. Hai Cikgu dan Kak Nisa. Selamat sejahtera kepada Ya. semua. Selamat sejahtera Zilin. Baiklah, murid Cikgu yang ketiga iaitu Lim Zihang. Hai Zihang. Hai Zihan. Hai, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Nisa.
Terima kasih. Ya, baiklah kita teruskan dengan murid cikgu yang terakhir iaitu Leo Zembang. Hai Zembang. Zembang, Hai, hai. selamat sejahtera Cikgu dan Kak Nisa. Salam sekeluarga Malaysia. Ya, salam keluarga Malaysia Zembang. Baik. Itu saja Nisa, murid cikgu. Baiklah, Silakan, Nisa, cikgu. boleh cikgu teruskan? Boleh. Baik, sebenarnya Nisa hari ini kita akan mempelajari satu lagi subtopik dalam bahasa Melayu tingkatan 5 iaitu bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Baik, dalam segmen dalam tajuk ini Nisa, sebenarnya ini ialah peribahasa Nisa. Peribahasa ini yang membawa maksud ialah persahabatan ataupun perhubungan yang akrab antara dua hala lah Nisa. Jadi ini bererti kalau kita tengok tadi, apa kaitannya dengan persembahan murid tadi? Iaitu murid dengan guru Nisa. Jadi guru yang kreatif melahirkan murid yang berkualiti ataupun yang kreatif Nisa. Baik. Jadi maknanya dalam bidang pendidikan ini murid dengan guru saling tidak boleh dipisahkan Nisa. Betul. Ibarat irama dengan lagu. Okey Nisa, kita teruskan kepada apakah hasil pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu cikgu sekali lagi membawakan satu lagi penguasaan kemahiran membaca Nisa kepada murid-murid cikgu dalam talian dan juga di luar sana. Dan juga cikgu gabung jalinkan kemahiran ini kepada kemahiran menulis. Ya, baik. Jadi hasil pembelajaran kita pada akhir siaran, cikgu berharap murid cikgu akan dapat membuat rumusan tentang pandangan penulis berdasarkan bahan Kolej Vokasional Keningau dan di puncak dunia dengan memberikan bukti secara rasional. Baiklah Nisa, kita teruskan lagi. Baiklah Nisa, dalam kalau kita lihat dalam buku teks tingkatan 5 bahasa Melayu Nisa, kita ada dapati bahawa ada satu kajian antarabangsa sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan bahawa guru berkualiti merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Baik. Jadi maknanya Nisa, kualiti guru itu memang sangat bergantung kepada keberhasilan murid Nisa. Baiklah kita teruskan Nisa. Apa kita perlu berkenalan terlebih dahulu Nisa? Kenapa kita hari ini nak belajar tentang kolej vokasional? Kenapa, Jadi cikgu? kita kena mengetahui terlebih dahulu latar belakang kolej vokasional yang terdapat di Malaysia. Baik. Kolej vokasional adalah sebuah sekolah harian yang mengutamakan latihan kemahiran selain teori kepada murid lepasan tingkatan 3. Dan kerajaan juga telah pun menaik taraf kolej vokasional ini daripada penumpuan terhadap murid pencapaian rendah sebelum ini dan kepada setaraf dengan sekolah harian biasa. Baik. Dan kolej vokasional juga telah diubah nama kepada sekolah menengah vokasional pada tahun 2012 Nisa. Baiklah, seterusnya ada lagi Nisa, bagaimana kerajaan telah mengubah ataupun membuat penambahbaikan iaitu dari segi kelengkapan sekolah yang seasas dinaik taraf agar murid dapat menimba ilmu dengan lebih selesa. Dan juga ada pelbagai kemudahan telah ditambah baik, contohnya menambah bilangan bengkel untuk memastikan murid menjalankan projek amali mereka tanpa sebarang masalah. Baik Nisa, cikgu rasa sebelum ni cikgu nak bertanya terlebih dahulu kepada murid cikgu dalam talian. Boleh. Sama ada mereka ni pernah dengar atau tidak kolej vokasional yang terdapat di Malaysia. Baik, jom cikgu kita dengar pendapat mereka. Dipersilakan, ada murid cikgu? Ya, dipersilakan Zilin. Silakan. Cikgu, sebenarnya saya pernah mendengar dan mengetahui kolej vokasional yang terdapat di negara kita. Antaranya kolej vokasional yang terdapat di Johor, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Jadi terima kasih Zilin. Jadi maknanya murid cikgu dalam talian dan cikgu pasti murid cikgu di luar sana pun mesti mengetahui tentang kolej vokasional sebelum ini. Ya, betul. Baiklah Nisa, kita pergi pula kepada kursus yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan di kolej vokasional ini? Jadi antaranya ialah teknologi elektrik yang mana murid-murid akan diberikan pendedahan tentang kemahiran dalam bidang teknologi elektrik supaya nanti murid-murid diberikan kemahiran untuk mereka menjadi seorang juru elektrik ataupun menjadi seorang juru teknik dan mereka juga boleh menjadi seorang usahawan selepas mereka tamat persekolahan. Betul. Baiklah, yang kedua ialah teknologi automotif. Sebenarnya ada banyak lagi Nisa. Tapi cikgu senaraikan sedikit sahaja. Jadi teknologi automotif ni ialah pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kenderaan bermotor. Jadi maknanya murid-murid ini mereka mengetahui
dari segi sistem enjin, sistem chassis, sistem transmisi dan juga kemahiran pengurusan, penyeliaan dan pedagogi dalam industri automotif. Yang ini banyak pekerjaan yang mereka boleh laksanakan untuk mereka selepas mereka tamat daripada persekolahan. Baik. Kemudian Nisa, ada teknologi kimpalan. Teknologi kimpalan ni ialah mengajar murid-murid memberi pendedahan ataupun kemahiran dari segi bagaimana pemotongan logam, pemotongan disk ataupun pemotongan dan lain lagi Nisa, dan banyak syarikat-syarikat di luar sana menawarkan pekerjaan untuk teknologi kimpalan ini. Baik. Dan cikgu rasa mungkin dari segi seni kulinari, seni kulinari ialah seni yang biasanya menawarkan ataupun memberikan pendedahan kepada teknologi masakan. Baik. Itu saja Nisa, cikgu rasa mungkin seni kulinari ni ada seronok Nisa kalau kita Betul. belajar masak-masak kan Nisa? Antara saya fikir kursus yang ditawarkan yang agak popular dalam kalangan murid-murid bagi yang memilih tu betul, mungkin Liza. seronoknya masakan, makanan dan sebagainya. Baiklah, ya. murid-murid di rumah, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke saluran Didik TV KPM di slot menengah atas. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Aziatun bersama-sama dengan kita hari ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Topik kita Bukit Sama Didaki, Lurah Sama Dituruni. Jom kita sambung pembelajaran kita. Boleh Cikgu? Boleh Nisa, Silakan. sudah tentu. Okey, baik. Jadi untuk segmen yang seterusnya ialah berkaitan dengan keningau. Apa dia keningau ni Nisa? Saya tahu Keningau ni nama tempat Cikgu. Ya, nama tempat di negeri Sabah. Nisa. Okey, baiklah. Sebenarnya dalam segmen ini kita terus fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini Nisa. Ya. Okey, jadi maknanya dalam segmen ini, aktiviti murid ialah murid diminta untuk berkongsi pendapat mereka berkaitan dengan Kolej Vokasional Keningau di Sabah. Kemudian yang kedua, murid membaca secara mekanis bahan KV Keningau di puncak dunia dan yang ketiga ialah murid mengesan maklumat yang terdapat pada bahan petikan dengan menggunakan teknik bacaan SQ4R dalam aplikasi Jamboard. Baiklah Nisa, seterusnya kita dengar terlebih dahulu apakah pendapat murid berkaitan dengan Kolej Vokasional Keningau. Baik, boleh jom. kita dengar murid cikgu siapa yang ingin memberikan pendapat mereka? Siapa nak cuba? Dipersilakan Weling. Silakan. Cikgu, izinkan saya memberi pandangan saya. Ya, dipersilakan Weling. Kolej Vokasional Keningau yang dahulunya pernah dikenali dengan nama Sekolah Menengah Vokasional Keningau, SMK Teknik Keningau dan SM Vokasional Keningau, terletak di kawasan seluas kira-kira 18.09 ekar atau 7.32 hektar berhampiran dengan Pekan Keningau. Baiklah, terima kasih Weling. Jadi menurut Weling, Kolej Vokasional Keningau ini berada di negeri Sabah berhampiran dengan Pekan Keningau. Ya. Jadi kita hari ini terbang ke Sabah ya Nisa? Ya, betul. Ya, Weling tadi baiklah. berkongsi nama-nama terdahulu bagi Kolej Vokasional Keningau juga ya Cikgu. Kenapa kita pilih Keningau hari ini Nisa? Ya. Baik, nanti tunggu Nisa. Okey. Baik, seterusnya kita minta pendapat murid cikgu yang kedua. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ya, dipersilakan. Saya beri pendapat. Ya, dipersilakan Zihang. Ya. Kolej Vokasional Keningau menawarkan kursus-kursus diploma dalam 5 bidang, iaitu bidang teknologi mekanikal, bidang teknologi pembinaan, bidang perniagaan, bidang teknologi elektrik dan elektronik, serta bidang hospitality. Ya, baiklah Zihang. Jadi terima kasih Zihang. Jadi kursus yang ditawarkan di Kolej Vokasional ini ialah
Antaranya ialah teknologi elektrik, teknologi pembinaan, ada lagi apa yang Nisa? hospitality, ada hospitality dan perniagaan. Jadi, perniagaan. Serta pelbagai lagi. Ada banyak lagi Nisa. Jadi itu saja untuk pendapat murid cikgu berkaitan dengan Kolej Vokasional Keningau ini. Baiklah, kita teruskan kepada hari ini sebenarnya Nisa, cikgu nak membawa murid-murid untuk menguasai satu lagi teknik bacaan iaitu SQ4R. Sebenarnya ada banyak Nisa teknik bacaan yang telah disediakan untuk murid-murid menguasai bacaan mereka untuk mencari maklumat dengan lebih tepat dan juga jelas. Baiklah, kita terus kepada SQ4R. Apa yang kita katakan dengan teknik bacaan SQ4R ini? Dalam teknik ini Nisa mempunyai 6 langkah iaitu meninjau, menyoal, membaca, mencatat, menyatakan kembali, dan membuat refleksi. Bagaimana caranya? Jadi kita tengok apa yang kita sebut sebagai SQ4R. S ialah survey ataupun meninjau. Kemudian Q ialah question ataupun menyoal. R ialah reading, membaca. R yang kedua ialah record ataupun mencatat. Kemudian R yang ketiga ialah recite, kita menyatakan kembali. Dan yang terakhir ialah reflect, kita membuat refleksi. Jadi untuk teknik bacaan ini memang kita sediakan untuk murid-murid menguasai teknik-teknik bacaan supaya mereka ni mengesan maklumat dengan lebih tepat. Jadi untuk membuat bagaimana cara murid-murid ini menggunakan teknik bacaan SQ4R, kita tengok kepada slide yang seterusnya. S ialah survey ataupun meninjau. Jadi, murid kena baca tajuk terlebih dahulu ataupun tajuk kecil dan juga rumusan bab untuk dapatkan gambaran secara kasar. Kemudian, question ialah menyoal ataupun mereka perlu membina soalan. Apa yang diorang nak baca, apa yang diorang nak cari, apa yang, mengapa, siapa, di mana perkara itu berlaku dan bila berlakunya bahan yang dibaca itu. Baik. Kemudian reading ialah membaca. Baca untuk kita dapatkan idea, mengumpul fakta dan memahami keseluruhan bab. Mereka menggunakan idea atau fakta bagi menjawab soalan yang telah dibina. Baik, kemudian seterusnya ialah record. Setelah mereka membaca, mereka akan mencatat semua fakta atau isi penting, baca nota ringkas ataupun mereka membuat peta minda sebagai salah satu kaedah untuk kita lebih mengingati sesuatu perkara. Kita ubah pemindahan maklumat. Kemudian R yang kedua ialah recite, menyatakan kembali. Mereka akan baca, mereka ingat, tutup buku, kemudian ingat, baca, tutup, buka buku untuk mereka semak semula. Jadi yang terakhir ialah membuat refleksi. Jadi bagaimana cara murid-murid cikgu ini menggunakan teknik bacaan SQ4R? Baiklah, seterusnya Nisa, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita pergi kepada kita merujuk kepada sumber buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Cuba Nisa bukakan pada halaman 168 dan 169. Baik. Yang ini cikgu seperti yang tertera. Murid-murid yang Nisa. di rumah boleh buka buku masing-masing. Baik, kita tengok di sini. Jadi inilah tajuk dia yang sebenarnya, iaitu Bukit sama didaki, lurah sama turuni. Jadi KV Keningau di puncak dunia. Itu pilihan kita hari ini Nisa. Jadi kita tengok pula, kita pergi kepada membuat teknik bacaan secara aktiviti murid yang kedua, iaitu membuat bacaan secara mekanis Nisa. Jadi bagaimana murid cikgu membuat bacaan secara mekanis, mungkin dari segi sebutan dan juga intonasi kena betul. Baiklah cikgu, persilakan murid cikgu yang pertama untuk membuat bacaan dari segi berdasarkan petikan KV Keningau di puncak dunia. Siapa nak cuba dulu? Cikgu izinkan saya mencuba. Ya, dipersilakan Zilin. Kolej Vokasional Keningau di puncak dunia. Kejayaan Kolej Vokasional Keningau Sabah di Persada Dunia merupakan manifestasi penglibatan secara aktif seluruh warga Kolej Vokasional Keningau, sama ada pelajar maupun pensyarah, dalam inovasi serta pengantarabangsaan sejak tahun 2016. Kejayaan yang diraih sama ada oleh tenaga pengajar maupun pelajar. Kami abadikan dalam Facebook sekolah untuk tatapan umum. Kami warga Kolej Vokasional Keningau berpegang pada slogan, rancang apa-apa yang ingin dibuat, buat apa-apa yang dirancang dan dibuktikan. Kami juga mempunyai tenaga pengajar kreatif, inovatif
dan berdedikasi yang memastikan kelangsungan kecemerlangan Kolej Vokasional Keningau dalam bidang kajian dan inovasi. Baiklah, terima kasih Zilin. Terima kasih. Jadi, sedap suara Zilin kan Betul. Nisa? Jadi cikgu rasa Nisa nanti mungkin Zilin boleh jadi pemberita Nisa ya. Boleh, tak ada suara dia masalah. sedap. Ada potensi. Ada potensi ya Nisa. Jadi cikgu nampak ada segi bacaan, sebutan intonasinya sangat jelas. Jadi kenapa murid kena perlu betul-betul membaca dalam sebutan yang betul Nisa? Sebab supaya kita boleh memahami dan maksudnya semakin jelas. Betul. Okey. Baiklah, kita terus. Jadi Nisa, kita berikan kepada anak murid cikgu yang pertama ini, cikgu berikan dia 5 bintang Nisa. 5 bintang. Ya, sebab pembacaan dari segi tanda bacanya, dia berhenti koma apabila membuat bacaan sebentar tadi. Baiklah, Baik. seterusnya kita Tahniah. pergi kepada murid cikgu yang kedua. Siapa nak cuba? Siapa nak Cikgu, cuba? saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Zembang. Ya, Silakan. pada tahun 2020, kami meraih satu lagi kecemerlangan apabila 3 orang pensyarah bahasa Inggeris kami, iaitu Encik Khalifah bin Afnan, Dr. Muhammad Sir Hashwan bin Ide dan Encik Ibrahim bin Ismail telah menerima geran sebanyak RM45,000 Malaysia daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Geran ini adalah untuk projek mereka yang dinamakan Eureka Hub yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, teknologi dan kreativiti dalam kalangan pelajar dan guru kolej vokasional seluruh Sabah. Sekolah-sekolah pedalaman akan turut dibantu menerusi projek ini. Ya, terima kasih Zembang. Jadi menurut apa bacaan Zembang tadi menunjukkan bahawa Kolej Vokasional Keningau ini mereka mempunyai meraih kecemerlangan Nisa apabila 3 orang pensyarah bahasa Inggerisnya tadi Encik Khalifah kan, Dr. Sirah Hajwan dan juga Encik Ibrahim ni telah menerima geran daripada Kerajaan Amerika Syarikat RM45 atas kejayaan mereka. Projek mereka dinamai Eureka. Ya Nisa. Jadi itu sebab kita ketengahkan pada hari ini berkaitan dengan KV Keningau. Baiklah, tadi cikgu berikan kepada Zembang 4 bintang Nisa. 4 bintang. Tahniah. Sebutan Zembang tadi kena betulkan sedikit. Okey, baiklah kita terus kepada pembacaan yang ketiga Nisa. Siapa nak cuba? Silakan. Izinkan saya membaca petikan tersebut. Ya, dipersilakan Weling. Guru Malaysia Jalan Inovasi Antarabangsa di Paris, Kuala Lumpur. Guru Kolej Vokasional Keningau Sabah, Dr. Muhammad Sir Hashwan bin Ide 29, mencinta sejarah apabila menjalani anugerah kecemerlangan guru dalam bidang keusahawanan dan inovasi antarabangsa bersempena dengan Persidaan Keusahawanan dan Inovasi Europe di Novensia Business School, Paris, malam tadi. Pendidik kelahiran Kota Peru, Sabah itu menewaskan 10% pada pertandingan akhir, meninggalkan Dimit Sadan dari Rusia di tempat kedua, manakala tempat ketiga dikongsi bersama Cindy Gilbert dari Amerika Syarikat dan David Gibson dari United Kingdom. Ya, baiklah, terima kasih Weling. Jadi, berdasarkan petikan ini, Guru Malaysia juga telah menjuarai inovasi antarabangsa di Paris. Jadi, ini adalah guru-guru ini berasal dari Kolej Vokasional Keningau. Jadi, maknanya Nisa, kita nampak kualiti guru itu melahirkan murid yang kemenjana muridnya akan terselar. Betul. Jadi itu tadi bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Berapa bintang untuk Weling? Weling juga cikgu berikan 4 bintang Nisa. 4 bintang. Ya, Tahniah seterusnya Weling. cikgu pergi kepada petikan yang terakhir. Seterusnya siapa ya? Zihang. Cikgu rasa masih belum lagi yang membuat bacaan pada hari ini. Dipersilakan Zihang. Ya, cikgu. Ya. Dalam badai itu, Dr. Muhammad Sir Hashwan berkata bahawa kejayaan itu melayakkannya menerima sijil dan keahlian International Society for Professional Innovation Management selama setahun. Sekaligus dapat menyertai program organisasi itu di Melbourne, Australia dan Boston, Amerika Syarikat dalam tempoh berkenaan. Beliau mendedikasikan kejayaan itu kepada ayahnya, Itek bin Asa, dan ibu Pintek binti Abdul Rahman serta semua ahli keluarga yang memberikan dorongan. Kejayaan ini merupakan kejayaan keempat Dr. Sir Hashwan pada peringkat global sepanjang tahun ini dan tahun lalu. Baiklah, terima kasih. Begitu juga dengan Zihang, cikgu berikan kepada Zihang 4 bintang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada slide
aplikasi Jamboard untuk melihat murid cikgu melaksanakan teknik bacaan SQ4R. Okey, nampak pautan di kaca televisyen ini adalah pautan di mana kita akan bersama-sama lakukan aktiviti dengan murid-murid Melakukan teks yang telah kita baca sebentar tadi. Interaktif. Ya, baiklah menggunakan murid teknik cikgu. bacaan SQ4R ya cikgu. Ya, Silakan, betul cikgu. Nisa. Sekarang ni murid cikgu telah pun menyertai aplikasi ini. Mari kita lihat siapa yang telah mula menulis aplikasi ini. Nisa, kita tengok ya. Jom kita Okey, lihat. baiklah murid cikgu. Sekejap Nisa, jadi mereka telah membuat survey, question, reading, record, reflect dan recite. Jadi murid cikgu sedang melaksanakan aktiviti ini di rumah Nisa. Okay, Baik, kita mereka lihat boleh terlebih dahulu. melengkapkan. Kita dapat Nisa lihat. tengok murid cikgu sedang melaksanakan aktiviti ini. Ini adalah hasil kerja Wailing ya. Ya, hasil kerja Wailing. Baik. Okay. Kemudian kita nak tengok yang lihat. seterusnya. Zembang dah dia siapkan Zembang. semua. Ya, reflect saya apa Zembang. Baik, kita tengok dulu Nisa kepada Zembang punya. Jadi untuk S yang pertama ataupun survey ataupun tinjau tadi, apa yang Zembang nak survey ialah KV Keningau di puncak dunia. Tajuk dia lah, dia nak survey apa dia. Jadi soalan yang Zembang nak cari dalam maklumat ialah bilakah kejayaan KV Keningau itu diperoleh? Bila? Kemudian dari segi reading, buat bacaan, kejayaan KV Keningau meningau. Jadi ada sedikit kesalahan ejaan. Telah mencapai sejak tahun 2016. Jadi kita tengok dekat sini untuk rekod. Pada tahun 2016, College Vocational telah mencapai kejayaan dalam inovasi serta pengantarabangsaaan. Jadi rekod dia lah. Jadi apa yang Zembang catat. Kemudian kita lihat kepada recite, apa yang Zembang ingin menyatakan semula ialah pada tahun 2020, College Vocational telah menerima geran yang dinamai Eureka Hub sebanyak RM45,000. Jadi dekat sini Nisa, cikgu nak berikan kepada Zembang 4 bintang Nisa. 4 bintang. Ya, sebab untuk tadi Zembang. cikgu nampak ada sedikit kesalahan-kesalahan ejaan yang telah Zembang lakukan. Ya, contohnya Eureka Hub, Zembang tulis Eureka Han. Jadi ini juga penting dalam penulisan apabila kita mempelajari subjek mata pelajaran bahasa Melayu. Baiklah, ini adalah contoh jawapan di mana salah seorang murid kita melakukan pembacaan menggunakan teknik SQ4R. Kita akan semak hasil kerja yang lainnya selepas ini. Jadi murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Topik kita Bukit Sama Didaki, Lurah Sama Dituruni. Dan kali ini cikgu kita nak lakukan lebih aktiviti bersama murid-murid kita. Jom cikgu kita teruskan. Okey, ayuh Nisa, kita pergi kepada segmen asahan minda. Apa yang kita nak asah pada minda murid-murid cikgu pada hari ini iaitu berkaitan dengan aktiviti murid yang pertama iaitu murid secara berpasangan diminta untuk memberikan pandangan berkaitan tugasan yang diberikan dengan menggunakan kaedah asan. Apa asan tu Nisa? Dalam aplikasi Google Slide. Baik. Kemudian yang kedua ialah murid membentangkan hasil tugasan mereka. Jadi kita pergi kepada seterusnya iaitu Nisa, sebelum itu cikgu perlukan Nisa berikan pasangan kepada murid-murid cikgu. Boleh. Nisa. Maknanya kita akan membahagikan mereka kepada 2 kumpulan ya cikgu? Iya, 2 kumpulan saja Nisa. Baik, kalau Nisa macam pilih itu, ya. Ini saya ada pilih. 2 lelaki, 2 perempuan Nisa. Baik. Okey, saya dah pilih. Saya pilih Wei Ling dan Zihang untuk kumpulan pertama iaitu kumpulan kita bagi nama kreatif.
Boleh ya? Boleh Kumpulan Nisa. kreatif. Kemudian kita letakkan Zilin berpasangan dengan Zenbang bagi kumpulan yang kedua. Saya berikan nama inovatif. Ya, kumpulan pandai. kreatif dan inovatif. Boleh cikgu? Ya, boleh Nisa, setuju. Baik. Jadi kumpulan yang pertama tadi ialah kumpulan kreatif. Kreatif. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan Inovatif. Jadi kumpulan yang pertama ialah Weling dan juga Zihang. Kumpulan yang kedua ialah Zilin dan dan Zenbang. juga Zembang. Baiklah Nisa. Jadi untuk itu mereka perlu diberikan tugasan Nisa. Jom. Cikgu rasa Nisa perlu pusingkan roda impian tu Nisa. Baik, jom. Untuk berikan mereka tugasan. Baik, kita Ya. akan pusingkan. Pertama, untuk Lisa. kumpulan kreatif terlebih dahulu. Ya, nombor berapa Nombor yang akan mereka berapa? peroleh? Nombor 7 Nisa. Untuk Jadi bagi kumpulan kreatif, kreatif Nisa. di tangan saya ada sekeping soalan. Ya, apa soalannya Nisa? Cuba bacakan. Okey, soalan pertama, mengapakah guru perlu kreatif dan inovatif? Ya. Sekali lagi, mengapakah guru perlu kreatif dan inovatif? Jadi ini adalah soalan bagi kumpulan kreatif. Kreatif. Jadi Baik. hari ini kan kita cerita tentang guru inovasi kan Nisa. Jadi Betul. kenapa guru perlu kreatif dan inovatif? Baiklah, kita pergi pula kepada kumpulan yang kedua Nisa. Kumpulan inovatif, kita pusing. Pusing Nisa, pusing Berapa laju-laju Nisa. agaknya mereka akan dapat. Okey, dia nak berhenti. Sikit lagi. Berhenti. Takkan nombor 7 juga. Okey, nombor 5 Nisa. Nombor 5. Ya. Jadi bagi kumpulan inovatif saya akan keluarkan soalan nombor 5. Ya. Okey, soalan nombor 5 berbunyi. Okey. Soalannya untuk kumpulan inovatif, mengapakah murid perlu kreatif dan inovatif? Ya, tadi yang pertama tadi ialah Mengapakah guru? Aha. Kumpulan inovatif dapat soalan mengapakah murid perlu kreatif dan inovatif. Ya, sebab hari ini kan kita Bukit Sama Didaki, Lurah Sama dituruni. Jadi hubungan yang akrab antara murid dengan guru. Ya. Tiada murid, tiada guru. Tiada guru, tiada murid Nisa. Baiklah, kita tengok pada sebelum tu Nisa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ini tugasan mereka lah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada sebelum murid cikgu membuat kerja mereka pada hari ini. Baik. Terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan terlebih dahulu Ha. berkaitan dengan apakah kaedah asal. Asal. A ialah apa ataupun topik yang hendak dibincangkan, dan yang kedua ialah san, iaitu alasan. Alasan yang kuat yang menjadikan bukti sesuatu perkara itu wajar dilakukan ataupun tidak. Baik. Jadi ini penting Nisa. Kenapa bila Nisa cakap sesuatu topik, kenapa? Apa dia punya relevannya ataupun apa rasionalnya kita akan melaksanakan sesuatu perkara. Baik. Jadi ini penting untuk murid-murid mengetahui untuk merumuskan pandangan berkaitan dengan bahan ataupun tugasan yang telah mereka dapat tadi. Baik. Baiklah, seterusnya Nisa, sebelum itu cikgu ingin memberikan sedikit penerangan apakah yang dikatakan dengan kreatif. Menurut Kamus Dewan edisi keempat ataupun daripada persuratan rujukan persuratan Melayu, jadi kreatif ini membawa maksud mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Jadi kita harus mengerah seluruh tenaga untuk menghasilkan karya seni yang benar-benar bermutu tinggi. Jadi maknanya itu ialah satu kreativiti. Murid akan mencipta dan menghasilkan sesuatu perkara yang baharu. Baik, kemudian inovatif. Inovatif ini kalau dalam kamus edisi yang keempat juga Nisa, merupakan ada kaitan dengan inovasi. Jadi inovasi itu bermaksud ialah sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem atau adat dan lain-lain yang baharu. Jadi kreatif itu macam inovasi, kita buat inovasi perkara yang baharu. Okey Nisa. Jadi segala inovasi itu mungkin kita telah diguna pakai kepada semua orang. Baik, seterusnya Nisa, ini aktiviti murid cikgu. Kita boleh murid cikgu sekarang ini boleh juga menekan pada pautan yang tertera dalam paparan skrin untuk menyertai aktiviti interaktif murid dalam aplikasi Google Slide. Jadi jom kita pergi. Jom Nisa, cikgu buka Google ya. Slide. Okey, kita buka pada aplikasi Google Slide berkaitan dengan soalan yang akan mereka peroleh dan murid cikgu akan melaksanakan tugasan mereka secara berkumpulan dan juga mereka boleh laksanakan bersama-sama Nisa. Betul tu. Kita lihat. Baik, kita tengok dulu Nisa. Murid cikgu, keempat-empat murid telah masuk kepada
aplikasi ini, Nisa. Jadi kita tunggu murid cikgu akan melaksanakan dari segi apa, kaedah apa tadi dan juga apakah alasan berdasarkan tugasan mengapa murid perlu kreatif dan inovatif. Betul. Dan juga mengapa guru perlu kreatif dan inovatif. Baiklah Nisa, kita tunggu murid-murid cikgu untuk Kumpulan melaksanakan tugasan mereka. Sedang menaip jawapannya, kumpulan kreatif. Soalan baik. untuk mereka tadi, mengapa guru perlu kreatif dan inovatif? Kita Baiklah lihat. Nisa, kita pergi, kita tengok dulu. Jadi apa yang hendak ditulis oleh kumpulan kreatif ini? Kumpulan kreatif yang disertai oleh pasangan Wei Ling dan juga Zihang. Zihang. Kalau kita tengok sekarang ni, Zihang sedang menulis. Zihang sedang macam menulis. mana cikgu tahu Zihang yang sedang menulis? Tadi cikgu nampak Zihang punya nama kita keluar daripada situ, Nisa. Ini betul-betul sesuatu yang canggih dan baru. Ya, yang sangat interaktif lah Nisa. Walaupun mereka berada di rumah, kita juga boleh melaksanakan aktiviti ini secara kolaborasi dan juga kooperatif. Baiklah, kita tengok kepada kumpulan kedua Nisa. Kumpulan inovatif, mereka sedang laksanakan ataupun tidak? Kumpulan inovatif tadi soalannya. Kumpulan inovatif sangat laju Nisa. Kita soalannya, mengapakah murid perlu kreatif dan inovatif? Di mana kumpulan inovatif seperti kita dapat lihat disertai oleh Zilin dan juga Zenbang. Ya, yang ini Zilin sedang tulis. Mungkin mereka telah memberikan tugasan Nisa. Pembahagian tugas ya, cikgu. Pembahagian tugasan. Jadi perempuan buat apa? Apa topiknya dan lelaki buat apakah alasan yang hendak dituliskan. Baik, kita semak cikgu kumpulan kreatif tadi. Kumpulan kreatif ya. Kita tengok kumpulan kreatif. Kumpulan kreatif mungkin lambat sikit lah Nisa. Masih memikirkan ayat yang paling tepat mungkin untuk memberikan jawapan masing-masing. Kalau kita tengok Nisa, kumpulan kreatif tadi, apa topik yang mereka nak bincangkan, kenapa guru tu perlu kreatif? Guru ini menjadi sebagai pemangkin dalam mempercepatkan globalisasi. Ya, sebagai perkara yang pentinglah untuk mempercepatkan globalisasi. Kenapa? Jadi kita tengok apakah alasan kumpulan kreatif. Baik, kita tengok kumpulan yang kedua tadi Nisa, kumpulan inovatif. Apa dia Nisa? Baik. Jadi murid perlu kreatif dan inovatif untuk menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. Wow. Jadi Nisa tengok ya, pada awal tadi gimmick kita iaitu murid yang kreatif. Betul. Murid yang kreatif dilahirkan oleh seorang guru yang kreatif juga. Jadi murid melaksanakan tarian ya untuk menyerlahkan personaliti. Bukan saja mereka ni digunakan untuk semasa mereka di sekolah, tetapi kreativiti ini sangat penting apabila murid-murid selepas tamatnya persekolahan nanti mereka akan berada di dalam suasana yang sangat berbeza daripada sekolah. Jadi persekitaran yang sangat berbeza. Jadi mereka ini perlu kebolehpasaran dan juga nanti keboleh gajian mereka di luar sana. Jadi ini yang perlu cikgu terapkan. Setiap guru perlu menerapkan kreativiti ini kepada murid-murid di sekolah. Baik, kita tengok Nisa, apakah alasannya? Kenapa murid perlu kreatif? Nanti kita dengar murid cikgu akan membuat pembentangan masing-masing. Baiklah cikgu, kita dah dapat lihat jawapan yang telah tersedia. Saya kira mereka dah bersedia cikgu untuk membentangkan jawapan-jawapan mereka. Silakan. Cikgu pun fikir mereka telah bersedia. Jadi apa kata Nisa? Kita persilakan murid cikgu dari kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan kreatif. Dipersilakan. Siapa wakil dari kumpulan kreatif ya? Wei Ling atau Zihang ya? Baiklah Wei Ling. Dipersilakan Wei Ling. Cikgu, izinkan saya memberi pandangan saya berkaitan mengapakah guru perlu kreatif dan inovatif. Ya, baiklah dipersilakan Wei Ling. Iaitu guru menjadi pemangkin dalam mempercepatkan globalisasi. Ya, kenapa Wei Ling kata guru menjadi pemangkin dalam mempercepatkan globalisasi? Apakah alasannya? Kenapa alasannya? Mungkin Zihang boleh cuba? Dipersilakan Zihang. Alasannya ialah hal ini dikatakan demikian kerana guru yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam menyumbang ilmu pengetahuan kepada murid. Sebagai contoh, murid juga dapat menguasai berbagai kemahiran dan mengamalkan sikap serta nilai murid untuk mengembangkan daya kreativiti dan inovasi mereka. Ya, baiklah. Jadi menurut kumpulan kreatif, kenapa guru itu perlu menjadi seorang yang kreatif dan inovatif? Kerana guru menjadi pemangkin dalam mempercepatkan
globalisasi. Kalau kita lihat sekarang ni dalam dunia global kita sekarang ni Nisa sentiasa berubah-ubah kan Nisa? Baiklah, kemudian kita tengok apakah alasan yang telah murid-murid cikgu sediakan kenapa guru itu sebagai pemangkin, iaitu hal ini dikatakan demikian kerana guru yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam menyumbang ilmu pengetahuan kepada murid. Baik. Jadi guru ini ialah sebagai ibarat lilin Nisa yang menerangi kegelapan. Jadi maknanya guru ini perlu kreatif dalam memberikan ataupun menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ketika di bilik darjah. Kerana apa? Kerana murid juga dapat menguasai pelbagai kemahiran yang telah dan mengamalkan sikap serta nilai murni untuk mengembangkan kreativiti mereka. Baiklah, ini Nisa, jawapan kumpulan kreatif. Ini kumpulan kreatif. Cikgu rasa cikgu nak berikan bintang kepada kumpulan kreatif. Berapa Kenapa? bintang, cikgu? Ya, 5 bintang Nisa, sebab cikgu nampak penulisan mereka ini sangat tepat dan juga mereka menggunakan contoh Nisa. Baik. Walaupun mereka tidak menyatakan contoh, tetapi di sini ayatnya seperti ayat contoh. Sebab murid juga kenapa perlu kreatif dan inovatif, sebabnya murid juga dapat menguasai pelbagai kemahiran yang telah kemahiran dan mengamalkan sikap kepada nilai murni. Baiklah, jadi Wailing Tok Jihang dapat 5 bintang. 5 bintang Nisa. Masing-masing. Baik, kita teruskan kepada kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan inovatif. Dipersilakan. Siapa nak mula, Zilin atau Zembang? Silakan. Dipersilakan. Siapa dulu? Cikgu, saya nak mencuba. Ya, dipersilakan Zilin. Pada pandangan saya, murid perlu kreatif dan inovatif untuk menyalakan personaliti individu yang kreatif. Jadi murid perlu kreatif. Jadi dia kata guru tadi, kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua ialah murid perlu kreatif dan inovatif untuk menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. Jadi apakah alasannya kumpulan Zembang ni? Silakan Zembang. Mungkin Zembang boleh terangkan kenapa? Cikgu, alasannya ialah hal ini dikatakan demikian kerana dapat membolehkan murid mengetahui potensi dan kecenderungan diri dalam berbagai bidang agar mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain di seluruh dunia. Wah, Baiklah, Zembang bagi terima peribahasa, kasih. cikgu. Zembang berikan peribahasa. Jadi menunjukkan bahawa kalau murid kita kreatif dan inovatif, mereka akan setanding dengan bangsa-bangsa lain di negara di seluruh dunia. Jadi itulah hasrat KPM Nisa untuk betul. melahirkan murid yang bertaraf dunia. Berapa Baiklah. bintang untuk kumpulan Untuk inovatif? kumpulan ini juga cikgu berikan 5 bintang Nisa. Baiklah, 5 bintang untuk Zembang dan juga Zilin. Wah, nampaknya murid-murid kita telah mengumpul mata ataupun bintang-bintang yang begitu banyak sekali setakat ini. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Bukit Sama didaki Lurah Sama dituruni. Kita nak tahu cikgu, hanya Jauhari yang mengenal Manikam, tapi apa istimewanya kilauan Manikam ni cikgu? Ya Nisa, hari ini ialah segmen berkaitan dengan kilauan Manikam. Nisa tahu tak kilauan tu apa Nisa? Kilauan yang bersinar-sinar cikgu. Yang bersinar-sinar. Manikam itu ialah permata Nisa. Permata. Jadi siapakah permata kita pada hari ini Nisa? Sudah tentulah anak murid cikgu dalam talian dan juga murid-murid di luar sana merupakan permata yang sangat berharga untuk negara, agama dan bangsa Nisa. Betul. Kerana mereka lah yang menjadi aset untuk menjadi kita perlu mendidik mereka supaya menjadi modal insan yang berguna pada masa akan datang. Betul. Murid cikgu inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang kan Nisa? Betul Jadi tu, kita cikgu. kena belai bagaikan permata.
mata. Ya, Jadi dan inilah sinonimnya kilauan manikam pada segmen ini, Nisa. betul tu. Baiklah, Sebenarnya kan seterusnya. cikgu, saya rasa kan kita nak belajar dengan lebih lagi tetapi masa tidak mengizinkan. Mungkin kita boleh tanyalah murid-murid kita cikgu, apakah yang mereka telah pelajari setakat hari ini. Boleh ke cikgu? Boleh, Nisa, sudah tentu. Cikgu rasa cikgu persilakan murid cikgu untuk membuat sedikit rumusan berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Dipersilakan. Ada yang nak kongsi? Baiklah, dipersilakan Weling. Cikgu, setelah saya mempelajari teknik bacaan SQ4R, iaitu survey, question, reading, record, recite dan reflect, saya dapati teknik ini sangat berkesan kepada murid untuk mengesan maklumat dengan lebih cepat dan berkesan. Selain itu, maklumat yang diperoleh akan menjadi lebih tepat dan jelas. Baiklah. Terima kasih Weling. Weling berkongsi mengenai teknik SQ4R. Apa Nisa SQ4R tadi? Survey, question, reading, record, recite dan reflect. Ya, betul cikgu? Betul, Nisa. 5 bintang untuk saya. 5 bintang untuk Nisa. Tapi tadi cikgu kita ada belajar satu lagi teknik. Teknik apa, Nisa? Teknik asan. Teknik asan, iaitu kaedah. Nanti kita dengar murid cikgu yang seterusnya. Mungkin mereka nak membuat rumusan berkaitan dengan pembelajaran yang seterusnya. Dipersilakan. Siapa nak kongsikan? Cikgu, saya ingin memberikan rumusan. Ya, dipersilakan Zembang. Sebagai rumusan saya pada hari ini, ketika kita mempelajari kemahiran membaca dalam membuat rumusan tentang pandangan penulis menggunakan kaedah asan, iaitu A untuk apa dan san untuk alasan. Kita lebih mengetahui bahawa sesuatu topik yang dibincangkan akan menjadi lebih wajar apabila sesuatu bukti dapat diwujudkan. Ya, benar sekali apa yang telah diperkatakan oleh Zembang tadi. Jadi maknanya mereka ni mengetahui bahawa apa saja topik yang akan dibincangkan, mereka perlu memberikan alasan yang tertentu supaya bukti yang diberikan itu rasional. Betul. Baiklah Nisa, sebenarnya Nisa, bukan sahaja teknik bacaan SQ4R saja yang ada, tetapi ada teknik bacaan KWLH, ada teknik bacaan exit, ada teknik bacaan chat, ada teknik bacaan apa lagi satu Nisa? Kuat ya cikgu? Kuat Nisa, betul. Kuat. Jadi ada teknik-teknik bacaan ini sebenarnya untuk memberikan kepada murid mengesan, mengenal pasti maklumat yang diberikan itu secara lebih tepat, jelas dan lebih memudahkan mereka, Nisa. Baiklah cikgu, itu adalah perkongsian daripada murid-murid. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan secara ringkas terhadap apa yang telah kita pelajari bersama-sama setakat hari ini. Silakan cikgu. Ya, baiklah Nisa, sebenarnya pada hari ini murid cikgu telah mempelajari kemahiran membaca dan juga cikgu gabung jalinkan dengan kemahiran menulis. Jadi strategi pembelajaran cikgu pada hari ini ialah kemahiran cara belajar. Yang mana kemahiran cara belajar ini ialah satu kemahiran yang semua guru perlu menerapkan kemahiran kepada murid-murid supaya mereka ini tahu teknik-teknik pembelajaran yang berkesan dan juga memudahkan mereka untuk membuat satu pertimbangan. Nisa, kemudian murid cikgu juga diberikan pendedahan berkaitan dengan kreatifnya, kenapa guru perlu kreatif, kenapa murid perlu inovatif dan sebagainya. Itu sangat penting kepada murid-murid kita di luar sana. Betul tu cikgu. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini? Tengoklah cikgu, berbintang-bintang mereka kumpul. Itulah kilauan bintang kita, Nisa. Jadi cikgu pasti murid cikgu pada hari ini sangat memberikan kerjasama yang sangat baik pada hari ini, Nisa. Dari segi kerjasama dengan nilai yang telah diberikan pada hari ini, cikgu berikan kepada mereka 10 bintang ke semua sekali, Nisa. 10 bintang untuk mereka semua. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Aziatun. Tetapi bagaimana kalau murid di rumah nak lakukan lebih banyak latihan pengukuhan untuk menguasai topik kita hari ini? Baiklah Nisa, sebenarnya hari ini cikgu sudah sediakan tugasan pengayaan murid-murid, iaitu mereka perlu hasilkan satu bahan ilustrasi berkaitan dengan ciri-ciri murid yang berwawasan. Jadi bahan ilustrasi itu ialah mungkin dari segi bentuk penulisan kartun, mungkin peta minda dan sebagainya. Itu ialah sebagai satu kaedah
murid kita membuat catatan ya sebagai apakah yang dikatakan dengan ciri-ciri murid yang berwawasan, Nisa. Baiklah. Jadi murid-murid boleh buatkan rujukan di mana, cikgu? Tulan Nisa di portal Delima KPM. Ya, baiklah. Saya ingin ucapkan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Aziatun Syahidah binti Aziz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pelangi Indah Ulu Tiram Johor. Terima kasih murid-murid, anak-anak murid Cikgu Aziatun yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Juga penghargaan kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurziana binti Yuf SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Murid-murid di rumah jangan lupa untuk amalkan ataupun praktikkan lagi teknik SQ4R, ASAN dan pelbagai teknik yang lain untuk memantapkan penguasaan anda. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih kembali Nisa.